Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat dan semoga satu keluarga semua dalam keadaan yang betul-betul bersyukur menikmati apa yang Tuhan bagi. Baik, topik pada malam ini ialah dinamakan betulkah apa itu 80% daripada penyakit kronik kita, terutama sekali sakit-sakit urat dan sakit belakang. Sebenarnya banyak penyakit, tapi kita fokus kepada yang lebih kepada berasaskan kepada otot, kepada sendi, kepada tulang belakang, kepada saraf yang kronik lebih daripada 5-10 tahun. Boleh? Okey. Sebab kalau yang baru kena 1-2 minggu ataupun 1-2 bulan ni, kita belum tentu sama ada penyakit ni kronik atau tidak. Selalunya chronicity ataupun penyakit yang berlarutan ni lebih daripada 5-6 bulan. Itu diiktiraf sebagai kronik. Ada setengah penyakit lebih daripada 3 bulan dah dikira apa tu kronik jugalah kan. Terutama sekali zaman-zaman COVID ni, you kena berhati-hati. Baik. Kita fokus kepada sama ada betul tak semua penyakit ni, bukan semualah, 80% tu dah hampir lebih daripada majoriti kan. Cuma tinggal 10-20% lagi saja. Kalau dah semua dah dicek, saya ulang, dengar dulu elok-elok, penyakit belakang terutama sekali low back pain, atau orang yang sakit sciatica, orang yang sakit spondylitis, orang yang sakit urat, ada orang yang you pernah dengar penyakit fibromyalgia, yang sakit satu badan ni, tak tahu apa pun ceritanya. Dan kadang-kadang you dah buat semua. Itu dia, checklistnya ialah you dah terlebih awal cek dengan doktor you dan mereka dah cuba seupaya masih lagi tak boleh. Dahsyat tak cerita dia kan. You dah pergi buat fizio, dah you pergi buat injection, kadang-kadang you dah memanglah MRI tu berapa kali dah masuk terowong keluar masuk. Lepas tu you pergi buat macam-macam lah, pergi jumpa aku pressure lagi, alternative medicine lagi, ambil macam-macam lah, vitamin, suplemen dan sebagainya. Orang kata apa je you, sehingga kan ada kawan saya tu dia sanggup terbang pergi ke luar negara pun. Memanglah kalau dah desperate, you cakap je. Bahkan orang-orang kita sendiri yang kadang-kadang sampai pergi jumpa bomo pun, tak kira lah, sampai ke Kuala Ketil ke, pergi ke Beranang ke, pergi mana asalkan boleh urut. Tuan-tuan sekalian, ada setengah tu dah buat spinal fusion. Kalau fusion tu keluar air, fusion tu maksudnya dia sambung, dia fuse kan, dia petrikan besi ke, ataupun dia make sure spinal cord tu, you punya tulang belakang tu tak bergerak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu kes tu terbang terus ke negara luar, sampai kan bayar berpuluh-puluh ribu US dollars pun dia orang bayar. Sebab apa? Nak sampai kena bakar dia punya saraf tu supaya nak hilangkan sakit. Dia panggil radio frequency ablation, maksudnya dia bakar tu sampai jarum 5-6 inci dia cucuk belakang pakai x-ray dan sebagainya. Jadi macam-macam lah cara untuk pain management ni, sehingga korang pergi buat meditasi dan sebagainya. Rupa-rupanya kalau semua ni masih lagi tak baik, dengar elok malam ni, sebab saya akan memperkenalkan satu terapi yang memang saya minat dan saya percaya ada harapan masa depan. Namanya mifiroterapi, MIFIRO. Okey, siapa boleh bagi tahu maksudnya apa? Sebab saya pernah cerita mifiroterapi ni, tapi tidak diperkenalkan secara rapi dan tidak serius. Saya pun kalau tengok respon anda tu macam serius tak serius, sambil lewa je, saya pun tak mau tekan. Tetapi saya terfikir balik, kenapa pula saya nak mengikut warrior punya perasaan kan, sama dia percaya tak percaya. Padahal saya harus lebih yakin, sebab kita dah ada kes-kes yang boleh dibantu. Itu tujuannya. Jadi yang pertama sekali ialah kita kena tahu betulkah ada kaitannya dengan minda. Sehingga kan ada kes-kes yang telah dibuat kajian, apabila you boleh kontrol minda you dan you boleh keluarkan balik apa rahsia minda you. Ini bukan cerita abstrak atau cerita seni untuk nak percaya tak percaya. Ini adalah kajian yang telah dijalankan sehingga kan orang dah dapat kebaikan. Walaupun you dah 10-15 tahun, ada kes tu sampai dah 20 tahun. Dia macam orang panggil macam dibuang-buang apabila you dah tahu ada asal usulnya daripada the brain.
So ada kaitannya brain dengan penyakit. Ini memang bukan satu-satu hal yang boleh kita melawak, sebab orang yang mencari jawapan sebenarnya mereka ramai-ramainya dah putus asa, ataupun kalau tidak dah orang putih panggil live with it, maksudnya hidup dengannya. Baik, malam ni kita mulakan dengan cerita mind and body punya prescription. Maksudnya macam mana kita nak cuba rawat kes-kes yang dah hampir orang kata apa, saya kata apa tadi, dah just live with it, hidup dengan, kalau sakit ambil painkiller, kalau tak boleh kerja ambil cuti, kalau tidak terus ambil orang panggil apa, cuti awal atau berhenti sebelum waktunya orang yang bekerja. Orang suri rumah tangga kadang-kadang dia memang orang kata apa, just let go lah, tak boleh buat apa lagi dah. Tapi malam ni tidak, kita cuba ya. Nombor satu, kita kena check ada tak kes-kes yang sakit ni sampai, kalau ceritanya, kalau contoh saya ada satu kes tu umur 37 tahun dia mula sakit dan lepas hampir 10 tahun dah buat macam-macam, saya cerita tadi tu tak baik juga. Bila dia dapat terapi yang jenis macam ni, lama-kelamaan dia ambil masa lebih kurang 5 hingga 7 bulan. Taklah secepat 7-8 hari kan, tetapi dari sebulan ke sebulan, kesnya masuk 3 bulan tu macam dia nampak harapan tu dah mula cerah. Dan bila dia percaya lagi dan dia teruskan, bermaksud dia teruskan apa? Dia teruskan merawat mindanya dahulu. Ini dia, perkataannya ialah treat your brain first. Kalau kes-kes yang dah tak ada habuan, saya nak you jangan putus asa, sebab Tuhan kata setiap penyakit tu ada ubatnya. Tak semestinya ubat tu perlukan ubat yang berbentuk fizikal. Sebab tu Mi Firo tadi, saya terbaca ada orang tulis, katanya ialah minda, fizika dan rohania. Mi, minda, fi, fizika, rohania. Kalau kita jaga tiga-tiga ni, selalunya bila kita balancekan tiga-tiga tunggak ni, mind, body and soul, minda, fizika dan rohania, selalunya, saya kata tadi berapa persen? Hampir lebih daripada 80%. Kes-kes yang kononnya no hope, tidak ada harapan lagi, macam satu keajaiban pula bila dia dapat sambutan ataupun respon daripada body kita yang kononnya sakit tu sampai bila-bila pun tak boleh hilang. Pasal apa? Apabila asalnya kita tahu daripada minda, kalau penyakit tu memang asal daripada minda, macam mana kita nak tahu asalnya daripada minda? Siapa tahu? Cepat. Sebab bila you dah tengok you punya tulang belakang, kalau doktor kata oh dalam x-ray ni bengkok ataupun ada keluar disc, ada bulging ke, ada macam balloon keluar menekan nerve, setengah orang kalau dibuat x-ray tak sakit apa pun. Ramai dah dibuat kajian, ada abnormality, benda yang tak betul sangat di tulang-tulang belakang ataupun di saraf-saraf tu, ataupun timbul bengkok sana bengkok sini, kadang-kadang kaki sebelah apa orang panggil singkat pun atau ringkat, maksudnya pendek sampai 4 inci pun dia masih lagi normal, dia berjalan biasa je. Yang kita-kita ni yang kononnya perfect, berjalan cantik semua, kaki, kasut semua tak nampak, makan sebelah pun balance dia, alignment cantik, boleh sakit sampai tak boleh pergi kerja, boleh sakit sampai tak boleh keluar daripada, bangun daripada katil. Kenapa? Rupa-rupanya ada kaitan antara fizikal dengan minda. Jadi minda ni kuat sangat, dia boleh sampai mengeluarkan penyakit seolah macam penyakit tu memang bukan dimain-main, memang sakit betul, memang kebas-kebas betul, memang tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat tangan betul, kaki tak boleh jalan betul, tak boleh jalan. Ada orang sampai kerusi roda pun, orang panggil debilitated lah, sampai dah buat keputusan sampai bila-bila dia tak akan normal balik pun boleh recover. Ini bukan saya cerita, anda boleh cek kat dalam internet, semua dah ada kes-kes yang dah berjaya. Jadi saya bersemangat nak cerita pada you pada malam ni sebab saya amat mempercayai antara kaitannya minda dengan fizika. Kalau tidak saya tak buatlah cerita macam ni. Okey, cara, yang penting cara. Okey, nombor satu ialah you kena check. Kalau semua fizikal dah kita cuba usahakan masih lagi tak berjaya, kita dah clear tidak ada kanser, tidak ada patah. Kalau patah kena betulkan dululah, bukanlah kita kata patah pun ada kaitan dengan minda kan. Kalau patah-patah lah, kalau aksiden lah, kalau berdarah kena betulkan perdarahan tu dulu. Tapi yang saya kata ni dah 4-5 tahun yang tak tahu apa sebab, okey, dan dah buat macam-macam pun tak boleh juga. Itu dia. So nombor satu ialah you kena faham bahawasanya
Kalau otak kita ni ada lebih kurang, saya bagi pada 2 je supaya you senang faham. Satu dia panggil depan, satu dia panggil belakang. Okey, saya ulang, depan, belakang. Yang depan ni selalu kita pakai untuk berfikir, untuk kita memberi keputusan yang waras, yang selalu ada reasoning, dia panggil frontal lobe, yang orang kata apa, bijak lah kan. Tetapi manusia ni ada lebih kurang 2/3 lagi bahannya yang tak menggunakan konsep memikir, reasoning dan sebagainya. Itu frontal lobe. Di yang hind lobe, yang belakang ni selalunya yang dipanggil, orang panggil subconscious mind ataupun unconscious, semua tu ada di tengah dan belakang. Satu tempat di tengah tu namanya amygdala. Amygdala tu betul-betul tengah-tengah ni, otak kita ni tengah bawah sikit. Sebelum dia nak keluar ke kita punya brainstem tu, ada satu nama amygdala tengah. Itulah tempat yang kita beremosi, tempat kita sayang, kasih, benci, meluat, iri hati, tak tahulah apa tu, sakit hati dan sebagainya. Sebenarnya bukan hati kat sini, kat situ semuanya. Okey, dia pemikiran kita kat situ tu, dia tidak dikontrol oleh yes or no, boleh ke tak boleh. Dia automatik, dia ada dia punya own, orang panggil apa, software dia ada dia own pemikiran dia sendiri. Jadi kalau kita masukkan dalam kawasan yang sewaktu dengannya itu dengan file, saya ulang, file dia maksudnya kejadian ataupun event ataupun pengalaman hidup atau laluan hidup yang kita lewati dahulu, kita dah lalunya dengan sekian-sekian, sama ada dengan choice, pilihan kita ataupun tidak. Tetapi inilah saya nak tanya sekarang, siapa di antara anda yang masa kanak-kanak dahulu pernah kena kes-kes yang tak sepatutnya? Maksudnya ada, orang panggil apa, disalahguna, maksudnya ada trauma, faham tak? Ada masalah terutama sekali gangguan seksual, ataupun you sendiri terlalu kehidupan masa kecil you terlalu sedih. Ada tak? Bawah pada umur 10 tahun pun tak apa. Mungkin you ingat, mungkin you tak ingat. Ada? Kadang-kadang kita tu sentiasa memang ada laluan-laluan hidup yang liku-likunya berat dan berduri tu. Contoh, ada tak pernah you selalu sangat dalam erti kata, budak-budak pun tahu marah kan? Budak-budak pun tahu, cuma tak boleh lawan balik cakap, yang rasa terguris hati ataupun emotionally you rasa sakit je hati you, tapi you tak boleh sebab you kecil. Tambah macam saya dulu tak boleh pun. Orang tua-tua kalau dulu you buka mulut memang you kena tak, rotan, kena cili, kena sambal kat mulut semua. Jangan main. You cuba campur aduk dengan percakapan orang tua-tua dulu. Tetapi kadang-kadang kita katakan tengok, ada tak kes-kes kat sini yang tengok depan mata ibu dan bapa bergaduh? Ada tak? You memang tak suka benda tu berlaku tetapi terpaksa. Ada siapa-siapa lagi tak yang kes-kes yang hidupnya memang sengsara, bukan kata gangguan seksual, gangguan fizikal pun, dipukul, dan kadang-kadang tanpa you sedari mereka mengharapkan sesuatu daripada you, dah besar sikit tapi you tak capai, faham tak? Expectation, harapan yang tinggi untuk you menjadi orang, kadang-kadang katakan you kurang sikit lah berjaya. Contoh, ada tak menjadi kes-kes macam tu? Kalau kes-kes macam tu, anda harus pegang cerita ni dulu supaya bila you tengok garisan hidup you, ni saya nak tengok. Kalau sebelum you kahwin, lepas tu kahwin, belum sakit belakang lagi ni kan, sakit belakang tadi umur 37 katakan, contoh si Mamat tadi tu. Bila tanya dia balik, rupanya ada 3 episod, tahu tak, 3 kejadian yang dia boleh ingat. Yang dia tak ingat banyak, tetapi kalau kita korek-korek balik lebih daripada 3 lah. Tapi yang dia cerita tu, satu, masa kecilnya dia melihat ibu bapaknya selalu bergaduh di depan mata dia, satu. Nombor 2, sampaikan bercerai-berai pun dia dah tahu cara mana orang tua-tua bercerai ni. Macam mana dia tengok bapaknya tinggalkan mak dia, macam mana dia tengok mak dia menangis. Dan dia masih lagi terasa setiap kali saya tanya cerita macam ni, dia pula menangis. Ni lelaki ni, cerita bukan perempuan. Kalau perempuan menangis tak apa, tetapi inilah yang dimaksudkan antara satu kejadian. Lepas tu bila dia masuk sekolah, ada sekali berlaku kes kena bully. Tahu bully tak?
Kadang-kadang kita kena bully. Okay? So kes bully ni pun sebab you tak boleh lawan. Bila tak boleh lawan tu you suppress. Bila you suppress tu you simpan kat mana? You simpan kat otak belah depan ke otak belakang? Itulah. Bila disimpan kat belah belakang kan saya kata ada dua tempat. Satu dipanggil subconscious, separa sedar, sedar tak sedar. Kalau dikorek you ingat, kalau tak korek you tak ingat. Tapi yang paling takut ialah yang unconscious. Sebab Tuhan memang menjadikan kita tu melupakan sebahagian besar daripada kejadian hidup kita. Kalau Tuhan tak bagikan perkataan lupa ataupun kemampuan untuk kita lupa, saya ingat otak kita ni dah meletup dah. Betul tak? Dah jadi gunung berapi dah. Faham? Tapi Tuhan tu menyayangi kita. Dia bagi konsep ni kau lupa. Yang ni mungkin Tuhan bagi ujian pada kita. Jangan lupa. Maka kamu pun bila tengok orang sekian-sekian macam muka budak bully you dulu tu, macam perangai macam tu, orang yang kasar, you jadi benci. Rupanya masuk kat office ada kejadian yang hampir-hampir sama macam tu. So lama-kelamaan, tengok sini, setiap kali katakan 3-4 episod ni berlaku, sebenarnya saya kata lebih, otak you memberi signal kepada contoh katakan tulang belakang untuk kurangkan oksigen di kawasan tu. Dia boleh, dia panggil suppress. Bila you cuba suppress, otak kita nak melarikan diri daripada kenyataan yang sebenarnya you bersedih, dia larikan kepada tempat fizika. Faham? Saya ulang. Katakan kita tengah benci kepada kejadian yang berlaku masa mak bapak kita bercerai tu. Otak kita secara you tak sedar, ni dia panggil unconscious, dia slow down the supply of oxygen, contohnya ke bahagian-bahagian tertentu. You nak tahu kan, bila oksigen tak sampai, Tok Sah banyak cakap kat nerve yang saya kata ni, so setiap kali oksigen turun, maka tak supply nutrient, tempat tu sakit tak? Saya nak tanya, sakit tak sakit? Sakit lah. Tak mesti tak ada ada disk, ada pelapik yang kena keluar. Tak payah pelapik kat tulang belakang, tak payah keluar. Tapi bila saraf tu tak sampai nutrien, tak sampai oksigen, dia pasti akan menyebabkan sakit. So tu kadang-kadang sakit tu pergi ke kiri, kadang-kadang sakit tu pergi ke kanan, kadang-kadang lepas 6 bulan sakit belakang tu macam boleh tahan, tetapi you sakit gastrik pula, you sakit macam GERD pula, reflux. Faham? Sebab dalam otak kita yang belakang tu, dia punya memori masih ada. Isunya ialah memori tu masih kuat. Jadi kalau memori tu masih kuat, you terpaksa mau tak mau kena cuba cungkil dan gali kembali. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Jadi kita dari semasa ke semasa saya akan buat program untuk macam mana nak gali balik supaya bila kita cungkil keluar, kita tengok elok-elok. Malam ni saya bagi cuma lebih kurang beberapa step untuk you fikir macam mana kita nak besok nanti kita buat program lagi, praktisnya, caranya macam mana. Nombor 1, contoh, you kena tahu dan kena faham mulai malam ni ada kes-kes yang semuanya you kena betulkan fail lama dahulu. Faham? Tak semestinya you kena attack cuma tulang tu, ataupun otot tu, ataupun sendi tu, ataupun leher tu, sebab you dah buat semua. Kalau nak baik, dia dah baik dah, beribu duit dah habis, betul tak? Apa salahnya you masuk ke dunia yang baru tu, dinamakan mifiroterapi. So malam ni kita cuba kepada minda, sebab fizika dah banyak, jangan lupa pada roh lah. Roh tu maksudnya sembahyang, istighfar, doa, yang tu kan you lebih mahir daripada air. Tapi kita kena ingatkan sesama kita, maklumlah kita lemah. Tapi yang minda ni orang ramai buat dek. Sebab apa? Dia tak tahu betapa powernya otak ni untuk mengeluarkan penyakit. Saya ulang, untuk mengeluarkan penyakit supaya dia boleh menutupi ataupun menyorok di belakang sakit tadi. Seolah otak is trying to say, I have got no problem. Actually you have your back pain, is your back pain, I got nothing to do with it. But malam ni saya dah bagi tahu kat you, dia ada connection yang paling rapat. Selagi mana you tak leraikan otak punya isu, dia akan tangkap terus. Lama-kelamaan sakit tu tidak akan baik, dan kadang-kadang jadi lebih kronik dan lebih sakit pun. Baik, so nombor 1, you kena percaya it is all from your mind and from your younger days. Maksudnya sebelum kejadian tu,
Si Mamat tadi 37 tahun. You kena korek dia umur 27 apa jadi? Umur 20, umur 15, umur 5, umur 10, umur 11. Semua kita korek cerita, kita tampal depan mata dia. Kadang-kadang dia boleh secara orang putih panggil kertasis. Kertasis tu maksudnya dia keluarkan, dia luahkan. Kadang-kadang lepas menangis 3-4 hari tu, dia boleh baik. Dalam, bukan kata sekelip mata lah, tapi ada orang yang dalam seminggu 2 dah rasa lega banyak. Daripada tak boleh berjalan, boleh berjalan. Ini betul, cerita ni real. Si Mamat ni ambil lebih kurang 7 bulan, dia back to normal. Back to normal bang. Tak usah cerita lah. Kalau orang yang dah putus asa dapat back to normal, macam mana perasaan dia? Jadi tuan-tuan sekalian, Mifirol is very powerful, and you must believe it does not come from physical alone. Saya ulang, dia tidak cuma datang daripada penyakit tu, cuma daripada tempat structure dia atau struktur badan, otot semua. Dia datang daripada benda yang you tak nampak, iaitu subconscious and unconscious, bukan conscious mind. Kalau conscious mind tak boleh fikir, kalau conscious mind tak boleh nampak dan tak boleh bayangkan yang benda tu real. Maksudnya dia macam, kan, reasoning ni always, how can it be? I memang dah tak boleh jalan, kaki bengkok, fizio mestilah kena buat, tapi tak baik juga. Macam mana dia nak percaya? Inilah mainan. Bila oksigen tu dah deprive, dah dikurang, memang sakit tu akan berterusan. So bila you buka minda you, oksigen tu akan datang balik ke tempat yang sepatutnya, insyaAllah. Dan selalunya orang suka repress emosinya tu, dia tak sedar. Satu, kalau dia sedar pun dia tekan. Macam saya cerita kes-kes yang tadi tu, kan, mak bapak bercerai, nombor 2 kena bully, nombor 3 pergi office pun dia tengok orang yang dia tak suka depan mata dengan dia, perangai betul-betul macam budak yang bully dulu. Jadi dia reminder all the time. Jadi daripada dia nak sakit hati, dia keluar apa? Dia keluar jadi penyakit sakit belakang. Nampak tu? Jadi sakit belakang tu merupakan dia punya keterampilan depan, dia punya topping di depan. Otak ni cukup bijak sebenarnya, dia yang punya instruction. Faham? Jadi kita kena patah balik ke otak kita supaya dia dengar cakap sekarang. Faham? Walaupun sedih macam mana pun, you punya anger selalunya ada 3. Anger, marah. Nombor 2 takut. Dan nombor 3 rage. Rage tu lebih daripada marah. Orang kata apa, macam nak bunuh. Macam kalau boleh nak bunuh musuh kita tu. Alright, ni nampak lagi sekali bulan tu. Tenang sikit. Tengok bulan. Okay, seronok tengok bulan ni. Okay, right. Lepas tu you kena tahu yang otak kita shift, dia menukar tempat daripada otak. Sepatutnya dia sakit hati dan sebagainya, dia keluar ke tempat berbentuk body. Saya dah cerita tadi. Jadi mulai malam ini you kena kata tempat yang you sakit tu, ulang, tempat ataupun struktur ataupun inilah badan you punya body part tu is normal. Saya ulang lagi sekali, is normal. Dia tidak patah, tidak rosak, tidak, atau kalau jadi pun cuma sementara ni. Kalau operate ni kan, kalau dia tak baik lagi 5 tahun, saya kena check otak saya balik lah. Kan, ni kalau ni dah masuk seminggu kan, masih sakit ni sebenarnya, masih kebas ni. Okay, right. So I must say, kita kena kata from tonight, aku punya belakang is normal. Saya ulang, is normal. You kena kata je, ikut cakap ni. Lepas 2-3 hari lagi kita buat program ni balik, saya nak tengok you improve tak improve. Paling busuk you tak improve je, bukan you lebih teruk. Sebab bukan I buat apa-apa, I tak cucuk apa pun, I tak bagi apa pun. Relax je. Okay, otak tu dulu. So no fear, nothing to fear. Jangan takut lagi dah. Sakit tetap, sakit tu bukan you buat-buat tau. Sakit yang kebal, yang bisa, yang tak boleh gerak, tak boleh tu semua tu betul, real. Tetapi you kena kata is normal. Jadi apabila dia normal, you nak buat physical activity yang you takut dahulu, mulai malam ini, besok pagi, keluar. Kalau you rasa you nak berjalan, pergi berjalan. Walaupun you kena heret kaki you, walaupun you mula-mula sakit, tetapi otak kata it is normal. From tonight, otak you mesti dinormalizekan. Sebab selama ni dia dah bukan menipu, dia cuba cover. So kita nak uncover dia ialah dengan menggunakan test ground. Tak boleh jalan, pergi berjalan. Tak boleh bangun juga. Sebab apa? Dia adalah normal. Ni malam ni punya cerita dahsyat. Kalau siapa boleh ikut, dan kalau you berjaya, bermula daripada mengatakan physical structure you tidak bermasalah. Walaupun x-ray kata bengkok, jalan je. Tak apa. Kalau selama ni kalau you berjalan patah, dah patah lama dah. Okay,
tak akan patah. So maksudnya tak akan rosak. Okay. So you kena resume balik normal activity macam you nak. Macam saya ni kan, saya lawan habis-habis. Ini walaupun fizikal, betul fizikal, sebab nampak betul operate, tapi saya nak cuba exercise otak saya, sebab saya kata dia dah normal, kenapa lambat nak baik semua tu. Saya cuba main dengan minda. Tetapi you lebih serius, sebab dah lebih 5-10 tahun, maka you kena kata it's normal. And you kena jangan takut kepada kesakitan tu. Kesakitan tu tetap akan datang balik, sebab kan memang nerve tu terpicit ke, tercepit ke, terhimpit ke, tetapi you kena kata it's normal. Pasal apa? Bila sel tu dah tahu yang you dah tahu secret dia, dia pun nak bekerjasama dengan you, maka dia akan ambil balik dia punya tanggungjawab dan tak melepaskannya kepada struktur di luar daripada otak yang telah ditekan dan diperangkap selama ini. Faham? So kena lawan. Meaning you tidak ada kerosakan, you cuma ada fuse yang nak kena dibetulkan. Ini bukan soal you mentally stable tak stable. Ini memang real. Orang yang dah lama kena tekanan, repress, memang bahaya sangat. So shift you punya attention, tukar you punya fokus daripada tangan, pinggang atau tulang belakang, leher, tengkuk, ni lah sakit-sakit yang kronik ni. Fokus balik kepada minda. Dia dalam sakit, you tahan sakit. Atau kalau perlu sedikit nak makan ubat, makan, tak apa, no problem. Bagi hilang sakit supaya you boleh hidup. Takkanlah sampai tak boleh nafas pun you biar juga kan. Tapi sambilan tu fokus utama you kepada mana? Kepada otak. Kalau you boleh buat yang ni dahulu, nanti saya akan ajar you macam mana nak keluarkan daripada yang you dah nampak file tu. Sekarang isunya ialah macam mana kita nak bongkar, bukan takat bongkar, apa nak buat, macam mana kita nak tutup. Kalau orang kata macam mana nak bakar file ni lah. Bukan senang kan, cakap tu boleh lah, tetapi insyaAllah. Sebab semuanya dengan izin Allah. Sebab tu kita kena ada RO terapi, rohaniah. Kalau siapa yang tengok medical punya journal atau tentang artikel tentang mind body management ni, selalunya dia mind body, dia lupa kepada soul. Alhamdulillah, kita sebagai orang yang nak akhirat syurga, betul tak? Dunia bahagia, tak akan lupa kepada roh. Roh ni is a very very important, sebab Tuhan kata aku yang bagi penyakit tu, dan kau nak minta bagi hilang, mintalah pada aku. Aku kan suka menduga kamu. Lagi kuat aku duga kamu, berarti lagi banyak pahala nanti. Orang kata ada hikmah bila dicuba macam ni. Maka saya dengan operation minggu lepas tu, saya amat syukur sebenarnya, sebab ada hikmah untuk minat balik kepada neuroterapi yang saya reka bentuk dulu. Tapi saya rasa macam keyakinan saya pun macam 70% je. Malam ni dah naik 80-90%. InsyaAllah kalau you berjaya, saya dapatlah 100% punya keyakinan lagi kan. So boleh tak you buat dulu malam ni, tukar paradigma you kepada sakit yang fizikal tu. Betul kita rawat dia, tetapi lebih kuat kepada clearkan mental you. Yang blok-blok kita tu kita clearkan. Cuma malam ni tak sempat, masa dah sampai mencemburui kita. Saya akan bawa you cara-cara, sebenarnya saya dah cerita sikit-sikit, tapi contoh macam pernafasan, macam visualization. Tapi ada benda lagi yang kita nak minta tolong you buat. Lain kali kalau saya cerita tentang minda atau miferoterapi ni, you buka buku nota, sebab saya nak bagi apa yang you nak kena buat step by step. Boleh? So alhamdulillah malam ni you dapat gambaran betapa seriusnya kita tentang minda, apa kaitannya dengan fizika. Kita kata goodbye kepada bulan kita yang di atas sana, sebab dia merupakan terapi pada malam ni juga. Cantik, kita tengok lagi sekali, tu dia. Wah, bagi saya ini satu anugerah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih anda sekalian. Kita harap you faham sikit sebanyak apa yang saya maksudkan. Belum habis cerita ni, tetapi panjang lebar, satu persatu. Alright, is the mind that control your pain. Jaga baik-baik. Is the mind that can give you the pain. Daripada situlah, kalau you boleh control the mind, pain tu pun akan turun. Alright, jumpa lagi dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good. Okay, jangan lupa pada solat, daripada istighfar sampai ke doa tu, itu pun sebahagian daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.
Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?